Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan terbaik insya-Allah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Kita sedikit lewat hari ini, insya-Allah apa pun kita tetap adakan live. Mudah-mudahan Allah rahmati usaha kita. Setiap hari adalah hari di mana kita nak sampaikan yang baik, kita nak sampaikan sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Kehidupan kita. Hidup kita ni bukan untuk di sini, untuk akhirat. Maka apa pun kita buat untuk akhirat kita. Apa pun yang kita buat, kita nak pastikan kita dapat keuntungan di akhirat. Apa pun kita buat, kita nak dapatkan kecintaan Allah, reda Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa pun kita buat, kita mungkin untung kat dunia, kita mungkin berjaya kat dunia, belum tentu kita untung dan berjaya ke akhirat. Sebab itulah matlamat akhirat tu harus diletakkan dengan jelas. Ramai orang berjaya kat dunia, belum tentu mereka berjaya ke akhirat. Ramai orang bila balik dia terperanjat. Rupa-rupanya dia balik sebagai orang yang muflis, dia balik tak ada apa-apa nilai, tak ada apa-apa pun di sisi Allah SWT. Sebab tu, ingat tak Paris pernah kata, kan? Kalau kita biasa-biasa kat manusia itu biasa, tak jadi masalah. Tak jadi masalah kita biasa-biasa di sisi manusia. Yang tak boleh ialah biasa-biasa di sisi Allah SWT. Kita mesti jadi yang terbaik di sisi Allah. Kalau kita biasa-biasa di sisi manusia tak apa. Kalau orang pandang kita tak ada apa-apa, itu okey je. Kalau orang pandang kita tak ada apa-apa, itu tak ada masalah. Jangan kita risau sebab hidup kita miskin, itu tak ada masalah. Tapi yang kita risau kalau kita balik sebagai miskin iman, miskin adab, miskin akhlak, miskin akidah, itu yang kita patut risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ramai orang pening kepala, ya Allah, hai, hidupnya susah. Ramai orang susah hati sebab hidupnya susah. Dia sangat susah hati sebab hidup dia susah kat dunia. Susah, ya Allah, nak makan ni sekarang apa, ya nak bayar sana, nak bayar sini. Ramai orang susah hati sebab hidup dia susah kat dunia. Tapi berapa ramai orang susah hati memikirkan bagaimana nantinya kalau dia susah kat akhirat. Berapa ramai orang sedang fikir sekarang, susah hati dengan amalan aku yang hari ini, dengan akhlak aku hari ini, dengan adab aku hari ini, dengan iman yang aku hari ini, macam mana aku di akhirat nanti. Kita risau kesusahan kita ke akhirat. Ramai orang fikir susah dekat sini, tak ramai orang fikir susahnya di sana nanti. Sebab tu kita hidup, kita langgar semua benda. Sebab tu kita hidup, kita buat maksiat. Janji kita capai apa yang kita nak. Kita sanggup berasuah, kita sanggup pecah amanah, kita sanggup tipu orang. Janji matlamat kita kat dunia tercapai. Ini yang kita risau. Ramai orang tak nak susah kat dunia, tapi tak pernah terfikir bahawa kehidupan kat akhirat nanti dia susah, jauh lebih susah. Maka apa yang kita buat kat sini, kan, sebenarnya adalah untuk menuai hasilnya di akhirat. Sebab itulah kita berempat pulas kat dunia. Sebab itulah kita sungguh-sungguh kat dunia ni. Kita tak nak susah kat akhirat. Yang kita tiap-tiap hari fikir tentang susah kat dunia ni, kita takut-takut kita benar-benar susah kat akhirat. Sebab bila kita tak nak susah kat dunia, kita berempat pulas untuk cipta kejayaan kat dunia. Tapi kita terlepas pandang bagaimana susah kita besok di akhirat kalau kita tak berempat pulas di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu kita masuk satu tajuk yang besar. Ada orang kata, Pak Riz, tak payahlah kita popularkan sajak ni. Kita cakap tentang dia, kita popularkan dia. Ini bukan nak popularkan sajak ke, nak popularkan si Sapi'ah ke, si Menon ke, si Leman. Bukan. Inilah perkara yang Nabi sebut. Bila Nabi sebut, kita jangan tak sebut. Nabi bicara benda ni jelas, serius. Kita jangan ambil mudah. Cerita seperti ini ada dalam Quran. Cerita Nabi Lot ada dalam Quran. Kaum Nabi Lot ada dalam Quran. Kita tak boleh kata, oh, oleh kerana cerita sajak Nabi popular, kita popularkan dia. Bukan. Kita bercakap untuk memberi gambaran kepada orang atas bahawa kita sudah mula bersuara. Kita dah mula ada risau. Kita dah mula ada bimbang. Assalamualaikum. Kita dah mula ada kerisauan, kebimbangan. Kita dah mula ada kekhawatiran yang sangat dahsyat. Tahun 70-an, 80-an, mana ada kisah macam ni yang diketengahkan. Dan yang mana kita sepatutnya ada rasa bimbang dan risau, gelisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak? Cerita yang kita masukkan hari ini bukan nak popularkan siapa-siapa. Tapi cerita yang kita masukkan hari ini untuk kita sedarkan masyarakat bahawa kita jangan silap, kita jangan lalai, kita jangan leka. Jangan orang macam ni pula kita angkat darjatnya. Kita angkat di kedudukan yang sangat tinggi. Kita muliakan pula. Di saat Allah hina, kita muliakan pula. Ini kita nak tahu, nak
anak-anak kita tahu, nak masyarakat tahu, kita patut ambil tahu. Ini soal iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini soal iman, bukan main-main. Kan? Saya pergi, masa saya belajar kat universiti, berapa ramai orang perempuan tak kisah pada golongan macam ni. Kan? Diorang kata, diorang ni tak ada masalah. Sebab diorang ni macam kita juga. Nampak tak? Dia macam kita juga. Dia bukan nak nafsu pada perempuan. Tak apa. Ini yang kita takut. Ini yang kita bimbang. Kita pernah buat silap dulu kat universiti kan. Berapa ramai orang perempuan boleh duduk sama-sama dengan lelaki-lelaki yang telah bertukar karakter, bertukar penampilan, bertukar pakaiannya. Belum operation lagi. Nampak tak? Kalaulah tuan-tuan perempuan, kita kutuk mereka, kita pinggirkan mereka, tapi kenapa orang macam ni nak kita muliakan? Nah, sebelah saya ni ada seorang anak remaja yang terlibat dengan dadah. Tentu dia pun tak puas hati, betul? Orang dadah kita pandang rendah, tapi LGBT kita pandang tinggi pula. Betul tak? Orang dadah kita pandang dia Allah kan. Asal ada kecurian kita lah kena tangkap dulu. Asal kerana masalah orang tunding kat kita. Tapi kalau orang macam tu, kenapa kita muliakan pula? Hanya kerana mereka ada status, ada kedudukan, ada jawatan, ada pangkat, ada harta, ada aset. Semua tu ada nilai, tak di sisi Allah SWT nanti. Satu kita kena ambil tahu betapa kita sekarang sudah memandang manusia pada pangkat, jawatan, kedudukan, aset dan harta. Kalau mereka buat maksiat, tapi kalau mereka ada harta, mereka mulia. Allah. Nampak tak? Kalau mereka ada kedudukan, maka mereka tu terlepas daripada undang-undang. Ini yang sedang berlaku yang kita tak nak. Yang kita takut, kita bimbang. Nanti anak-anak kita pandai tapi buat maksiat. Anak-anak kita masuk universiti tapi langgar perintah Allah. Tadi pagi saya jumpa pelajar madrasah saya. Saya kata duduk di madrasah itu bukan satu jaminan. Duduk di madrasah itu bukan jaminan bahawa kita pasti akan syurga Allah. Duduk di madrasah itu bukan jaminan bahawa kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Belum jaminan, kita kena gerak. Quran hanya sekadar di tangan. Pegang ni kata-kata Pak Riz. Tulis kat ruang komen. Duduk kat madrasah, Quran hanya sekadar pegang di tangan. Kena ada usaha bermati-matian, bersungguh-sungguh. Kena usaha yang dalam-dalam. Kena ada kegigihan luar biasa untuk memindahkan Quran yang di tangan berada di hati. Ini kerja yang sukar. Siddiq, syaikat air tu kejauh sekiap. Nak tengok bil tu. Kita nak Quran bukan sekadar di tangan. Kalau di tangan semua orang boleh pegang. Kita nak Qurannya dipegang oleh hati kita. Tadi saya bicara dengan Lan, orang yang bantu saya untuk uruskan penagih-penagih dadah. Kan? Lan, dia berubah sebab dia ada keinginan yang sangat dalam untuk tinggalkan dadah. Bertahun-tahun lamanya terlibat dengan dadah. Tetapi akhirnya dia berjaya tinggalkan dadah. Nanti saya akan bawa live untuk cerita kehidupan Lan yang berjaya tinggalkan dadah. Nanti saya bawa cerita tu insya-Allah. Hari ini kita cerita pasal Sajat dulu. Kan? Sajat ni mewakili manusia-manusia yang kita tak kenal tapi bersepah, bertebaran, bertaburan yang tidak diusahakan mereka kembali ke pangkal jalan. Yang tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk bawa mereka. Mereka dah ada suara yang kuat. Mereka dah ada NGO di belakang mereka yang menyebabkan mereka rasa perbuatan haram menjadi halal, perbuatan salah jadi benar, perbuatan terkutuk jadi mulia. Ini kita risau. Ini yang kita bimbang. Sebab tu kita berjuang supaya kita faham, kita bukan jaga tepi kain orang. Kita jaga agama kita. Agama kita sedang dirosakkan oleh pemikiran-pemikiran yang jahat seperti ini. Agama kita sedang digosakkan dengan individu-individu seperti ini. Kita bimbang anak-anak kita. Kalau kita senyap, tutup mulut, tak payah cakap lah. Bila kita tutup mulut, kita takut. Kita takut anak-anak kita mencontoi mereka. Kita kena ada suara. Sebab agama kita sedang diperlekehkan. Yang perlekehkan pula umat Islam sendiri. Yang menghuru-harakan orang kita sendiri. Kalau orang kafir yang bercakap, boleh kita perang dia kan? Ini orang Islam sendiri yang faham tentang hukum hakam. Yang tahu itu dosa besar. Yang tahu Allah laknat dia. Nabi SAW laknat dia. Laknat. Yang kita bimbang ada orang terima. Ada orang tak apa dia terima. Cuba tengok kisah Nabi SAW. Yang disampaikan, diceritakan, disebarkan, dimaklumkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita kisah seperti ini. Maknanya di zaman Nabi ia berlaku.
Dan Nabi bersuara, bukan senyap. Bukan Nabi biar buat tak tahu je, Nabi bersuara, sahabat. Kita tak nak kita menjadi orang yang biarlah kita cakap-cakap dia, kita terkenal. Kita bukan terkenalkan dia, kita perkenalkan satu kehidupan yang salah supaya orang faham. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bukan buat dia terkenal. Kita memperkenalkan kehidupan yang songsang supaya anak kita faham. Kat sekolah ada orang macam tu, mak. Tapi dia pandai, biasa macam tu. Dia pandai, mak. Dia duduk dengan budak perempuan semua okey je dengan dia. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita risau, kita bimbang. Bila masyarakat terima, maka dia jadi rosak kat dalam masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita bahawa kan, Mukhanat ni adalah lelaki yang menyerupai wanita dalam bentuk karakternya, dalam bentuk luarannya, pakaiannya, kan, dia tiru cara wanita dan dia nak menjadi wanita. Itu ulama tafsir, dia menjurus kepada itu. Bukan dia lahir-lahir macam sifat wanita, tak ada masalah. Dia lembut, kan, hati dia macam wanita, tapi dia tak pakai baju wanita. Nampak? Dia tak pakai gencu, tak pakai celak, tak pakai tudung. Nampak tak? Tapi jiwa dia macam perempuan, dia lembut, memang sifat semua jadi dia lembut. Orang lelaki dia tegas, tapi dia lembut, tu tak ada masalah. Yang masalahnya menyerupai wanita dengan sedarnya bahawa dia telah jadi perempuan. Dan di operation sana, operation sini. Nampak tak? So, seorang mukhanat masuk menemui isteri-isteri Nabi SAW dan menganggap mereka ni tak ada nafsu pada perempuan. Khairu ulil irbah. Maknanya yang dikatakan sebagai orang yang tak ada nafsu pada wanita. Dan Rasulullah masuk dalam rumah, Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah nampak orang ni ada dalam rumah bersama isteri Nabi SAW. Mukhanat ni ada bersama isteri Nabi. Dia ni dalam rumah, dia duduk bersama isteri Nabi, dia bercerita tentang dunia perempuan. Bergedap. Dia cerita pasal dunia perempuan. Mendengar perbualan itu, Rasulullah berkata pada isteri-isteri dia, ketahuilah, aku melihat orang ini mengetahui apa yang ada pada wanita. Maka jangan benarkan dia masuk bersama kalian. Mereka pun, iaitu isteri-isteri Nabi, dengan cepat, dengan pantas memakai hijab. Hadis ini, hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nampak tak? Makanan ni masuk, mukhanat ni masuk ke dalam rumah Nabi, bersama dengan isteri Nabi, berbual tentang wanita. Dan isteri Nabi percaya bahawa mereka ini tidak ada perasaan, tak ada nafsu kepada wanita. Sebab perwatakan, gaya seperti wanita. Isteri Nabi terima sebagai mereka ini seperti wanita, memahami wanita. Dan dia mula bercerita tentang dunia wanita. Isteri Nabi selesa, tak ada masalah. Dan Nabi terdengar perbualan itu. Dia lelaki, dia bercerita tentang wanita. Maka Nabi bagi tahu, orang ini mengetahui tentang apa yang ada pada wanita. Maka jangan benarkan dia masuk. Nampak tak bagaimana Nabi SAW memerangi dengan tegas. Memerangi dengan tegas golongan ini. Jangan benarkan dia masuk. Kita sekarang, dia dah masuk dalam kehidupan kita. Dia dah masuk dalam sistem kepercayaan kita. Kita okey dengan dia. Dia bukan mencuri, dia bukan isap dada, dia bukan merompak. Tapi orang ni Allah laknat. Ini bukan, alah Pak Riz, kita cakap terasa dia. Ini bukan soal terasa-terasa. Ini soal agama. Harus dan wajib dipertahankan. Kita berlembut, kita berlengah-lengah, bertangguh-tangguh. Daripada mungkin 100-200 dan menjadi ribuan orang mungkin, baru nak bertindak. Anak-anak remaja yang jiwanya lembut, mencontohi, menjadikan mereka ikon. Pernah faham ke tak tu? Mereka menjadikan Sajar, Safi Ilyas dan semualah sekutu-sekutu mereka sebagai ikon. Mereka dengan senang, dengan lenang, dengan bebas boleh keluar di mana-mana medium, di platform, berbicara tentang dunia, menonjolkan kekayaan, kekuasaan, pengaruh yang menjadikan mereka ikon, menjadikan mereka ikutan oleh anak remaja. Ini yang kita bimbang. Kita patut ikut Nabi, bukan ikut orang macam ni. Kita patut mencontohi Nabi SAW. So, kita orang Islam telah silap meletakkan orang untuk dicontohi. Kita kena ada suara. Kita telah buat kesilapan paling besar meletakkan mereka ini untuk dicontohi. Pak Haris, saya bukan letakkan mereka, tapi mana suara engkau? Engkau tak nak campurkan. Ini bukan urusan kami. Agama urusan kita bersama.
Ini bukan urusan saya, Pak Aris. Nak buat apa nak boleh buat. Jakim tak bawa apa. Jabatan Islam pun tak tangkap. Nak buat macam mana? Buat macam mana tak macam mana. Doa engkau kat mana? Doa engkau kat mana? Ini urusan agama kita bersama. Jangan fikir bahawa kalau ada orang melakukan maksiat dan mereka masih bebas, tidak ada apa tindakan, maka itu bukan tugas kita. Kita bukan penguatkuasa. Kita ni bukan orang yang terlibat dalam urusan tu. Biarlah. Mana boleh nampak kemaksiatan, biarlah. Kita bukan nak kenalkan dia. Kita nak kenalkan kehidupan yang salah, yang kini menjadi ikutan, yang kini menjadi sebutan. Dan kita bimbang akhir menjadi rebutan. Berebut-rebut orang nak jadi macam dia. Faham ke faham? Kita bimbang, kita risau, kita khawatir kehidupan dia menjadi ikutan, menjadi sebutan, dan menjadi rebutan. Faham ke faham? Saya ulang kali kedua. Kali ketiga. Kita bimbang kehidupan yang salah ini menjadi ikutan. Anak-anak kita bukan faham. Anak-anak kita nak hidup yang bebas, lepas. Takut-takut kehidupan yang salah ini menjadi ikutan, menjadi sebutan, disebut-sebut di sekolah, disebut-sebut di institusi. Yang mana kehidupan ini sepatutnya kehidupan yang boleh dicontohi, menjadi ikutan. Ini yang kita bimbang. Satu, kita suara pagi ni. Kita minta suara kita sampai ke mana? Sampai sepatutnya tempat mana? Sampai. Kalau kita masih nak cepat sangat tindakan ambil. Tindakan harus diambil. Mereka dengan senang lenang gunakan medium yang seperti FB, Instagram dan sebagainya. Bercerita tentang dunia maksiat. Mana kita? Kita kat mana? Mereka bercerita tentang pembedahan. Bebas cerita pasal pembedahan. Bedah buah dada, bedah kelamin. Mereka bebas bercerita. Kalau budak dadah cerita pasal dadah kat internet, engkau tangkap cepat. Kalau orang minum arak cerita pasal arak, kita bempar pula maki amun orang minum arak kat jalan raya. Yang mamat-mamat mangkuk-mangkuk macam ni, kenapa dibiarkan? Kalau kita boleh terjemahkan marah kita kepada pemabuk yang menyebabkan banyak orang mati, engkau lupa ke bahawa dengan hadirnya orang macam ni, kita telah menyebabkan ramai orang mati iman mereka, mati akhlak mereka, mati adab mereka. Saya pernah ambil pekerja macam ni masuk masyarakat saya. Bangunkan mereka. Bukan tak ada, pernah. Saya pernah ada pekerja macam ni. Jiwa-jiwa yang kacau, yang huru-hara, hara biru. Mulut biasanya jahat lah. Minta maaf lah, mulut biasa jahat. Kan? Kalau perempuan kacau sana, kacau sini, mulutnya mengumpat banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi saya bangunkan, cuba bangunkan. Bukan tak ada usaha kita buat. Jangan ada kata, alah Pak Ali cakap daripada buat, apa dia buat? Kita buat. Kalau ada LGBT yang nak berubah, datang ke tempat Pak Aris. Kita bantu. Kalau mana-mana ada LGBT, kan? Datanglah kita bantu, insya-Allah. Madrasah kita terbuka untuk anda, datang. Bagi mana-mana yang nak kenal agama, anda LGBT, transgender ke, kan? Siapa pun anda datang, kita bantu insya-Allah. Ini urusan agama kita. Tak perlu jadi ustaz, tak perlu jadi ulama, tak perlu kerja Jabatan Agama Islam. Ini kerja agama kita, urusan agama kita, kita kena ada suara. Kita bimbang, dah patut bimbang. Sebab mereka dah ada suara dan suara mereka sampai ke parlimen. Suara kita ni, reban ayam pun tak sampai. Suara mereka dah sampai parlimen. Suara mereka dah sampai ke pengetahuan pemimpin-pemimpin negara. Boleh duduk bersama mereka. Suara mereka, keinginan mereka, kemauan mereka didengar dengan baik. Ini kita bimbang. Rasuah perangi mereka, kita duduk layan baik-baik. Ini hadis Nabi SAW. Semua saya ambil hadis sahih. Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki.
Hadis ini daripada Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Al-Tabrani. Status hadis ini adalah sahih. Rasulullah SAW melaknat laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki. Rasulullah laknat. Itu Rasulullah. Kita sokong, kita mulia. Bukan kerja saya, Pak Riz. Biarlah. Kacau dia buat apa. Ini kerja agama. Memang kau suara macam tu. Sebab kau tak nampak agama kau sedang dikacau, sedang dirosakkan. Orang luar sedang mematikan agama kita. Mereka tidak membatalkan hasrat masuk Islam kerana orang ada orang macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Ini isu kita. Ini bukan isu si Sajjad. Isu kita yang kita tak nak lahir lebih ramai orang macam Sajjad. Saya ada penagih dadah sebelah saya. Kenapa kita boleh perangi dadah? Kenapa kita boleh perangi dadah? Tak boleh perangi mereka ni? Setuju tak, Yasir? Bila orang pandang orang macam ni, kita hina dia. Bila kita pandang orang macam ni, kita kutuk dia, kita zalimi mereka. Mereka juga ada hak untuk disayangi. Ni penagih dadah sebelah saya ni. Yang saya tengah trend dia, saya tengah terbiak dia. Tapi orang macam ni kita muliakan. Mentang-mentang naik kereta besar, mentang-mentang rumah dia besar. Subhanallah. Apa cerita masyarakat kita ni? Apa dah jadi dengan masyarakat kita ni? Sahabat-sahabat. Sebab tu tolonglah mak ayah kena ada ilmu. Mak ayah kena ada knowledge. Anak saya pernah dakwah, dia kata pada saya apa? Minta maaf lah. Anak saya ni memang lagi kecil jiwa dia perempuan. Jiwa perempuan tak ada masalah, pakcik. Jiwa perempuan tak ada masalah. Masalahnya bila kau benarkan dia pakai baju perempuan. Jiwa perempuan tak ada masalah. Ada perubahan? Ada. Jiwa perempuan tak ada masalah. Dia lembut. Tak ada masalah, dia lembut. Kita boleh keraskan, tak ada masalah. Masuk peti sejuk, kita masuk. Boleh masuk, tak ada masalah, keraskan dia. Tapi yang masalahnya, kau benarkan dia pakai baju perempuan. Kau benarkan dia pakai tudung. Ada tak bapak bagi ganja ke anak? Ada tak bapak bagi ganja ke anak? Ada. Bapak kata, jom kita high sikit. Bagi heroin ke anak, ada. Tapi kenapa kita boleh bagi tudung ke anak lelaki kita? Kenapa ganja tak boleh bagi ke anak, tapi kita boleh bagi tudung? Kenapa kita boleh pakai bagi di baju kurung dia beli, kita benarkan? Anak kita kalau beli ganja, kita boleh benarkan tak? Anak kita nak beli arak, kita benarkan tak? Adakah kita bagi botol arak kat dia? Tapi kenapa kita boleh bagi tudung, kita bagi baju kurung, kita boleh bagi kasut tubi tinggi? Apa ni? Apa ni? Ada mak bapak bagi botol arak? Aku rasa kalau aku kena bangkar ni. Kan? Ada, betul kan? Logik kan? Kalau kita tak boleh bagi ganja ke anak kita sebab kita kata ganja tu haram, berpakaian wanita ni macam mana? Nabi laknat. Tak haram ke? Baju perempuan tak haram. Tapi kalau jatuh kat badan lelaki jadinya haram. Tudung memang digalakkan dipakai oleh perempuan. Bukan jantan. Bukan jantan kena pakai tudung. Kita patut dakwah kat perempuan pakai tudung. Yang kita tak pernah buat dakwah jantan pakai tudung. Jadi kita kena perang. Orang agama banyak kat luar sana. Orang agama banyak. Kerja sekarang. Kita kena usaha. Subhanallah. Anda kena jadi ibu apa yang ada knowledge. 8/8. Saya jemput anda secara rasmi. Jom join program Pak Riz. 8/8. Belajarlah sikit jadi ayah. Ada pelajar madrasah saya tak datang. Kan? Balik-balik cuti ni tak datang. Kita kontak mak apak ni. Pekerja saya kontak. Ini maklumat datang kat saya. Kenapa anak abang tak datang bang itulah anak saya tak datang. Dia baca Quran dia tak datang ke buat apa? Jadilah mak bapak yang tegas sikit. Sebab tak ada knowledge. Tak ada ilmu. Mana boleh main-main bab Quran, bab solat. Nabi kata tegas. Bab solat ni kena tegas. Sabar pun sabar tapi kena ada usaha berterusan. Solat sayang, tak solat, tak apa sabarlah. Solat sayang, tak solat lagi, tak apa sabar. Dah 10 tahun kau kata solat-solat, dia tak solat. Engkau kata sabar. Kena ada usaha. Kena ada kegigihan. Kena ada strategi. 88, tinggalkan nombor telefon sahabat-sahabat. Tinggalkan nombor telefon agar anda boleh join program Pak Riz. Tinggalkan nombor telefon. Diorang tak nak tengok ni, diorang tak nak ni semua ni. Diorang tak nak ni. Apa ni, semua tak nak. Diorang nak nombor telefon ni, tu menadi. Ambil siap, tulis. Tinggalkan nombor telefon, jom. Seminar online, tak payah pergi tempat hotel-hotel, tak payah. Kan, dengan RM50,
Yelah, Pak Aris kan ada madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'ah atau Rabi'ah. Ni kat madrasah sekarang. Kalau kita ulur tangan, minta derma, orang marah. Orang kata orang ustaz-ustaz ni, orang-orang agama ni, pondok-pondok ni asyik minta duit aja. Bank minta duit kau tak marah. Faham tak? Minta duit dia, kita minta duit bukan apa untuk bangunkan agama. Dah tahu tak ada duit apa nak bangunkan agama, habis kau ada duit tak nak bangun pula. Sajat pun kau bela. Sajat pun kau payung dia. Nampak tak? Kita bukan kutuk sajat, kita kutuk semua orang yang dah tahu haram tapi buat. Kita kena ada usaha. Kita kena ada suara. Kalau persatuan NGO mereka ada suara, suara kita mesti sampai ke menteri. Menteri kena berani ambil tindakan. Jangan cakap. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Lebih ramai sajat mampu dilahirkan. Kita tak nak. Tolong berhenti. Full stop. Kena ada tindakan. Kena ada usaha. Tangkap dulu baru dakwah. Nak dakwah ni dakwa dulu, baru dakwah. Kalau pemimpin politik yang hebat-hebat boleh ditangkap, ini lebih hebat daripada siapa? Ya Allah, Ya Rahman. Kena ada tindakan. So, jom bersama dengan Pak Aris 88. Jom. Tinggalkan nombor telefon untuk bersama Pak Aris. Program apa tu Pak Aris? Program keluarga lah supaya kita faham. Anak saya ni Pak Aris, kecil-kecil dah main, kecil-kecil nak isap rokok. Ayo kau bagi ke? Kau takkan bagi kan? Kau tahu rokok boleh merosakkan dia. Akhirnya nanti kita bimbang, kita risau, kita khawatir dia main ganja, main dadah, main heroin. Tapi kenapa kau bagi dia baju perempuan? Kau bagi permainan perempuan sebab kau menggalakkan dia untuk sesuatu yang akan musnahkan iman dia. Patut dulu kita malu. Anak kita buat maksiat. Hari ini boleh duduk sama dengan anak buat maksiat. Dah tak ada perasaan malu. Allah dah tarik malu di sisi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita rasa bersalahlah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang bermati-matian, titisan darah dan kematian untuk agama ini sampai dalam pegangan. Apa kita buat sahabat? Ya Allah, Ya Rahman. Daripada Ibnu Abbas ni banyak meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan LGBT ni. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuk, iaitu melaknat lelaki yang bersifat kewanitaan dan wanita yang bersifat kelakian dengan sabdanya, keluarkan. Ini tindakan Nabi, belajar ni. Keluarkanlah mereka daripada rumah-rumah kamu. Ini tindakan tegas Nabi SAW. Ibnu Abbas menambahkan lagi, maka Nabi SAW telah mengeluarkan si fulan, dan Umar Al-Khattab juga lakukan perkara sama, mengeluarkan si fulan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, ulama tafsir mengata keluarkan itu maknanya mereka dipulaukan, mereka disingkirkan, mereka dijauhkan daripada kehidupan kita. Sebab apa? Nabi tahu kan, Nabi lebih pandai daripada kita kan, Nabi lebih mahir daripada kita kan, Nabi lebih hebat daripada kita kan, Nabi lebih bijak daripada kita kan. Kenapa kita nak kata kita lebih bagus pula? Kenapa kita tak contohi Nabi? Kenapa kita tak ikut Nabi? Nabi singkirkan mereka bukan tak sayang mereka. Nabi takut pengaruh mereka menjadi contoh, sebutan, ikutan. Akhirnya rebutan. Mereka ni kaya berjaya. Maka budak-budak yang lembut-lembut, Form 4, Form 5 dah mula ikut. Nak buat bisnes mati level, nak buat bisnes kecil-kecil online, kan? Dah mula ikut-ikut. Mereka ni jadikan ikutan. Mereka dijadikan sebagai idola. Ini kita tak nak. Tak salah jadi kaya, tapi jadikan diri anda contoh yang terbaik, menjadi sebab orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi sebab anda bila kaya berjaya, anda menjadi asbab orang dekat dengan Allah, mencintai Rasulullah, menghidupkan agama, bukan merosakkan iman, merosakkan kehidupan orang. Ya, kita bangga pencapaian-pencapaian mereka. Ya, betul. Tetapi kita tak boleh kompromi, tak boleh betul ansur dalam bab akidah. Tak boleh. Kita bangga pencapaian mereka dengan produk-produk mereka, kita bangga. Tetapi kita tidak boleh kompromi, tak boleh bertolak ansur berkaitan dengan agama. Apa kita buat? Di pihak Pak Aris, di tim Pak Aris, kita tolong penagih dadah, kita tolong penzina, kita tolong peminum arak, kita bangkitkan mereka, kita tolong mereka keluar daripada kehidupan yang mereka percaya seronok, mereka percaya happy, mereka percaya terbaik. Kita tolong keluarkan mereka. Mudah-mudahan mereka pula akan tolong yang lain-lain. Itu perjuangan kita.
Itu tolong seperti apa yang Lan buat depan saya ni. Ada Lan yang dulunya isap dadah, bertahun-tahun jadi mangsa, menjadi penagih yang tegar, yang hukum akal kata tak boleh lah, tak boleh keluar lah. Tapi bila ada keinginan mendalam, dia berjaya keluar. Hari ini apa dia buat? Dia tolong orang lain pula keluar daripada kehidupan yang dia pernah hidup. Kita perlukan orang macam Sajat, kita perlukan orang macam Safi Ilyas dan ramai lagi yang telah berjaya, yang jadi kaya raya. Tinggalkan kehidupanmu, jadi manusia normal balik, agar kamu boleh dakwah kepada orang lain. Kerana suaramu, kehidupanmu boleh jadi contoh pada orang lain kalau kamu pergi. Kalau kamu berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diridai, jalan yang dirahmati, jalan yang disenangi, jalan yang dibenarkan oleh Ilahi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini kita nak buat. Kita jangan cakap banyak, cakap tak ada tindakan. Bagi anda yang video ini mungkin sampai kepada grup-grup LGBT yang pondan-pondan, yang dah tukar jantina daripada pedang kepada perkara lain, tolong kembali. Kalau anda tak tahu jalan nak pulang, datang jumpa Pak Riz, duduk kat sini. InsyaAllah kita tunjukkan anda jalan untuk pulang. Kita tunjukkan anda jalan yang benar. Jalan yang banyak mungkin mengelirukan, jalan bersimpang siur mungkin memeningkan, jalan yang bertingkat-tingkat mungkin menjadi otak kita sengkat. Kembali, datang kat sini. InsyaAllah kita bantu anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan kami percaya, tim Pak Riz percaya, ada ramai orang boleh bantu. InsyaAllah. So jangan banyak cakap, maki, tapi tak ada usaha. Sahabat, kita kena ada tindakan. Kita kena ada suara. Jangan benarkan Islam dipijak. Jangan benarkan Islam diperkotak-katikkan. Kita nak agama ini dipertahankan. Kita tak serang siapa-siapa. Kita pertahankan hak kita. Kalaulah kereta anda orang ambil, orang calar, orang pecahkan, kita marahkan. Agama kita sedang dicalarkan. Agama kita sedang dirosak-rosakkan. Agama kita sedang dihancurkan. Masih nak diam, masih nak biarkan. Bukan urusan saya. Islam ni urusan kita bersama. Bukan urusan saya, urusan kita bersama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ini urusan kita bersama. Ada orang kata janganlah cakap tentang kisah dia. Kita kena cakap. Sebab ini agama kita. Kita tak nak dia mati dalam kesesatan. Kita kena berusaha. Kalaupun dakwah 1000 kali dah sampai pada dia tolak, kita dakwah dan terus dakwah. Kerana dia masih Islam. Kalau kita, mufti pun cakap apa-apa lagi tentang agama dia, kita dakwah secara berterusan. Mudah-mudahan bila kita dah ada menteri agama yang kita sayangi, yang kita fahami bahawa dia faham tak agama ni, kita perlukan pintu dan kunci daripada dia. InsyaAllah agama ini orang pandang tinggi. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa sahabat-sahabat, tinggalkan nombor telefon untuk apa? Bukan Pak Riz nak pergi call, nak menggatal. Pak Riz nak call, tim Pak Riz nak hubungi, nak bagi pencerahan bahawa kita ada program yang mana kita nak jadi mak bapak, kita nak jadi anak, kita nak jadi individu yang ada knowledge, yang ada kualiti, supaya kita tak ulangi kesilapan-kesilapan macam ni. Kita nak keluarga, tapi anak kita buat silap, kita tak tahu nak bawa dia balik. Kita tahu nak tegur dia. Kita tak tahu anak dalam rumah pun kita gagal bawa dia berdiri di atas tikar sejadah. Jangan cerita kat luar sahabat. Anak dalam rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan bergema, laungan azan berkumandang. Tapi kita gagal bawa anak kita. Kita gagal bawa keluarga kita berdiri di atas tikar sejadah. Bukankah itu kita sedang menanti padah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham ke faham? So sahabat, tinggalkan nombor telefon untuk kita sama-sama 8 bulan 8 di FB, di program yang kita namakan hashtag bersama pada, kita bercerita tentang usaha kita untuk hidupkan agama dalam keluarga kita. Cerita Sajat, cerita-cerita mereka ini memberi gambaran betapa rosaknya institusi keluarga kita. Sajat sebenarnya Allah takdirkan dia hidup depan mata kita. Allah takdirkan dia hidup dalam kehidupan kita untuk beri gambaran bahawa ada ramai orang macam Sajat, tapi mereka mungkin tak popular macam Sajat, tapi mereka bersepah, bertebaran, bertaburan. Ada banyak macam tu dalam masyarakat kita. Percayalah, Sajat ni macam kepala dia, kalau kita berjaya tangkap kepalanya, lain semua kita miliki. So tolonglah
Dan mudah-mudahan suara kita sampai walaupun perlahan, sampai. Mudah-mudahan kita berani buat tindakan. Wallahi, agama kita sedang diperkotak-katikkan. Agama kita sedang dipersenda-sendakan. Kita tak nak lebih ramai orang yang perwatakannya perempuan pergi menunaikan fadu umrah atau nantinya tertipu. Ambil gambar lelaki bila tiba kat sana menunaikan fadu haji dalam keadaan wanita. Kita tak nak macam tu dah. Sebab itu tolonglah sahabat-sahabat, suara kita harus berada di puncak. Suara kita harus berada, terus kekal untuk merantai pergerakan mereka. Islam agama kita wajib pertahankan. Kita tak kacau agama orang lain. Kita kacau orang kita ni. Kita sedang kacau orang-orang kita yang leka, yang lalai, yang mungkin terlalu seronok dengan ujian, kekayaan, kejayaan. Mereka terlupa perjalanan mereka untuk balik ke akhirat. Setiap hari perjalanan kita semakin hampir ke kubur kita, ke alam barzah. Ini bukan kisah gurau. Ini kisah benar. Jadi kita sampaikan kebenaran pada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya nak minta jasa baik semua pendakwah. Saya pernah dakwah. Antara mereka ni saya pernah sampai. Tapi kena usaha berterusan, bukan sekali dua. Saya nak doakan dan saya mengharapkan bagi mereka-mereka yang ada nama, saya minta jasa baik anda semua. Dalam urusan dakwah, tak payah share pada siapa-siapa. Senyap-senyap dakwah pada mereka. Kalau anda ada link yang cantik, boleh sampai kepada mereka-mereka ini. Tak perlu kongsi siapa-siapa. Tiba-tiba masyarakat tahu mereka dah berubah. Alhamdulillah. Bukan kita yang nak perkenalkan diri kita, tapi kita nak perkenalkan kehidupan mereka yang salah, supaya masyarakat belajar, supaya tidak ulangi kesilapan sama. Kita dah dewasa, kita matang, mungkin kita faham. Anak-anak kita faham ke? Anak-anak kita matang ke? Baru sekali kenal lelaki kat IG, dah keluar, dah kena gembat. Dah dirogol, dah dizinai. Sebab anak kita tak faham, dunia ini sangat kejam. Dunia ini boleh membunuh. Anak kita tak faham. Sebab itulah kita risau. Kehidupan orang macam Sajak, Safi'illah dan sebagainya, sekutu-sekutunya boleh merosakkan pemikiran kehidupan anak-anak kita. Lahir-lahir dah keras, tiba-tiba dia ingat nak jadi orang berjaya kena lembut. Maka dia jadi lembut. Ini kita bimbang, kita risau, kita khawatir. Maka suara kita harus sampai sebelum ini berlaku lebih besar menjadi barah. Sebelum Kudus bernanah, maka kita bertindak dengan cepat. Kita rawat Kudus itu supaya tidak bernanah. Kita rawat supaya tidak lewat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada soalan, kita bagi soalan insya-Allah. Kan bagi mereka yang baru masuk FB Live Pak Aris setiap pagi ini, kan kita bicara tentang kekeluargaan, kita bicara tentang kehidupan, dan anda boleh tanya soalan di ruang komen insya-Allah. Next. Ada soalan daripada pesanan Messenger. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami kena tangkap basah dengan isteri orang. Habis musnah rumah tangga saya. Kisahnya dia digantung kerja. Dalam gantung kerja balik kampung. Tapi tak balik rumah, tinggal di rumah kawan. Kawan dia isteri orang akhirnya ditangkap haluat. Suami perempuan tu cerai isteri talak 3 pada 10 bulan 2 2019 dan kahwin dengan perempuan tersebut 11 bulan 5 2019. Kata nak berkahwin dengan cikgu, rupanya kahwin dengan perempuan yang ditangkap haluat. Perempuan tu dan lelaki berusia 57 tahun masa kena tangkap haluat. Kehidupan lelaki ini suka berjudi, mencuri pakaian dalam wanita, mengambil pakaian dalam di ampayan, gambar porno dan suka berhubung dengan isteri orang. Isteri yang diceraikan bersabar selama 27 tahun. Hidup bersama walaupun macam-macam dibuat si isteri sabar. Dapat tahu desakan perempuan tu, suruh ceraikan saya. Ini masalah jiwa. Ini masyarakat kena faham. Kan memang ada dah 57 tahun dah. Dah 57 tahun. Nak apa lagi? Curi baju dalam perempuan. Memang ada sakit jiwa macam tu, sakit. Memang ada dalaman yang rosak. Sebab itu sahabat, soalan ni kita ketepikan sekejap. Saya nak bawa soalan ni dalam kehidupan kita. Apa dia? Dalam kehidupan kita, banyak orang nak lahirkan anak pandai tapi jiwa kosong. Nak anak pandai skor SPM tapi jiwa kosong. Ni sebelah saya ni, anak remaja nak pulihkan dengan dadah. Jiwa kosong, lepas balik ni mesti tertonggeng balik. Kalau jiwa tak diisikan dengan amal, tak diisikan dengan Islam, tak ada tauhid, tak ada Islam dalam jiwa dia, mesti habis. Berapa ramai mak bapak yang bangunkan hati anak. Ingat saya kata, bila Quran dipegang kat tangan, masih tak ada apa-apa yang boleh dibanggakan. Bila Quran pegang kat tangan, perempuan yang pakai baju boleh dibogilkan. Tapi Quran bila dah sampai ke dalam hati, hati pegang Quran, perempuan bogil kita pakaikan di baju. Nampak tak?
Itulah sebabnya mengapa didik tarbiyah anak-anak dengan Islam. Tinggi mana pun dia berada, kalau Islam tu masih lagi dipegang di hati, dia tak akan buat maksiat. Dia kekal istiqamah dalam kehidupan. Kita boleh tipu sana tipu sini, tapi hakikat realitinya kita telah menipu, sabotas diri kita sendiri. Allah nampak, Allah nampak. Allah nampak. Didik anak bahawa mak tak nampak, ayah tak nampak, tapi Allah nampak. Didik anak macam tu. Berapa ramai mak bapak didik anak macam tu? Kau jangan sampai mak nampak, aku cincang muka kau. Aku cincang kau. Jangan sampai aku nampak, aku dengar-dengar cerita kau isap rokok. Jangan sampai aku nampak. Nampak mak bapak yang tak pergi program, tak pergi seminar, tak ada knowledge, tak ada ilmu. Hei, kita bukan nak kita nampak. Kita nak didik anak kita, Allah nampak. Kalau kita yang nampak, dia bijak. Dia bukan macam kita bodoh, dia bijak. Dia nak buat maksiat, dia duduk tempat yang kita tak nampak. Nampak tak? Dia pergi tempat yang kita tak nampak, yang kita dapat, yang dia memang cover, lengkap. Dah ada orang payung. Maka didik anak yang Allah nampak, bukan aku nampak. Faham ke faham? Satu, orang lelaki ni 57 tahun dengan perempuan yang ditangkap kalwat dan sebagainya. Yang berlaku macam tu sebab apa? Sebab mereka hidup dengan apa yang mereka nampak, bukan apa yang Allah nampak. Sebab tu mereka tak nampak yang Allah nampak. Mereka tak faham atau buat-buat tak faham. Yang ini yang menyebabkan perkahwinan begitu lama hancur lebur kerana kebodohan, kejahilan. Kita yang kita cipta berterusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca taklim kat rumah. Hidupkan majlis taklim. Hidupkan majlis taklim. Baca hadis setiap hari. Setiap hari kena baca hadis. Bawa masuk hadis dalam rumah. Sahabat, ibu yang bertanya dalam personal messenger, kalau seandainya lelaki anda macam tu, saya tak kata cerai dan tuntut cerai. Saya minta anda rujuk pada Allah, solat 2 rakaat, sujud terakhir minta pada Allah, wahai Allah, suami aku ni ya Allah macam ni, tolong aku ya Allah, bagi aku petunjuk. Insya-Allah Allah bagi petunjuk. Doalah setiap kali kita sujud. Doalah, minta petunjuk daripada Allah. Bila kita berdoa setiap kali kita sujud, insya-Allah kekuatan akan datang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, adapun ketika rokok, maka agungkanlah Allah. Ketika rokok, agungkanlah Allah. Sedangkan ketika bersujud, maka sungguh-sungguhlah kita berdoa. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa itu pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim 479. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika kita sujud, sungguh-sungguh doa. Ketika sujud, sungguh-sungguh doa. Ketika sujud, sungguh-sungguh doa. Bukan harap orang doa untuk kita. Sujud tu doa sungguh-sungguh. Ya Allah, tolong aku, wahai Allah. Nak sujud yang mana nak doa ni? Sujud, setiap kali kita sujud, kita doa pada Allah. Kalau solat 4 rakaat, bermakna 8 kali sujud. 8 kita hantar harapan kita. Faham ke faham? Sujud, setiap kali sujud. Solat Zuhur 4 rakaat, 8 kali sujud. Solat Asar 4 rakaat, 8 kali sujud. Solat Subuh 2 rakaat, 4 kali sujud. Solat Maghrib 3 rakaat, 6 kali sujud. Solat Isya 4 rakaat, 8 kali sujud. Bermakna setiap kali anda berpulang sujud, anda minta pada Allah. Anda minta Allah bantu. Anda minta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seseorang hamba dengan Rabb-nya, bila kita dekat betul dengan Allah ni, adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyakkanlah doa, sebab pada waktu itu kita dekat betul dengan Allah. Hadis riwayat Muslim 482. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seseorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyakkan doa. Puan, sahabat-sahabat, ibu ayah, banyak doa ketika ujian sampai. Sebab pada waktu itu kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham? Kita kena betul-betul faham bahawa kita ada ruang dan ruang untuk minta pada Allah, dan ruang yang terbaik selain daripada sepertiga malam ialah ketika kita solat fardu yang kita amalkan setiap hari. Setiap kali sujud mintalah. Tapi jangan tergesa-gesa, jangan pula kita tertinggal dengan imam. Kalau imam ni express, kita kenalah ikut.
Jangan kita sujud lama, imam dah naik, kita sujud tak boleh. Kita kena ikut imam. Kita solat berjemaah, maka ikut imam, ikutlah imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan seterusnya? Kita bagi soalan seterusnya. Soalan daripada personal messenger. Assalamualaikum Pak Riz. Memanglah saya dahulu kurang ilmu dalam mendidik anak dalam suasana Islam sepenuhnya. Tapi saya memberi dia pelajaran agama dan di sekolah. Setelah dewasa dan berumah tangga, selalu mengecekah hati orang tua, tak boleh ditegur. Kadang-kadang saya terlalu sedih dan tertekan. Apakah setelah berumah tangga kita tak boleh tegur juga? Apa patut saya buat? Kalau kita didik anak kita dengan cinta, kasih sayang dan kita beri dia kefahaman dan pencerahan kepada kehidupan ini, saya yakin bahawa saya sendirilah sebagai seorang anak dah umur 50 macam ni, nak masuk 50 dah ni, kan, ayah saya berhak tegur saya pada bila-bila masa. Bila kita adalah seorang anak, kita faham kita tak akan sampai ke level ini tanpa seorang pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ayah. Ibu sentiasa menangis, ayah sentiasa menyembunyikan tangisan dan air matanya. Kedua-duanya melakukan pengorbanan yang besar untuk hidup kita. Belajarlah untuk menerima teguran ibu. Seorang bos, seorang pemilik syarikat, founder, seorang yang berjaya, mungkin anda sentiasa marah pekerja anda. Dan tanya pada diri anda, bila anda nak kena tegur? Bila orang nak tegur anda? Mungkin tak ada orang nak tegur anda. Ruginya hidup kita kalau hidup kita tanpa ditegur. Kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesilapan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kealpaan. Benarkan diri kita ditegur. Sebab tu bila kita hadir majlis-majlis ilmu, kita dengar ceramah-ceramah agama, para ustaz, kan, para habaib, bila dia sampaikan satu, kan, kita akan terasa ini cerita tentang aku ni. Nampak tak? Benarkan diri kita hadir ke majlis-majlis agama, majlis-majlis usrah, maka kita akan rasa bahawa segala apa yang dikata oleh ustaz tadi adalah untuk menegur diri kita. Nampak tak? Bila kita faham bahawa diri kita wajib ditegur, maka kita bersenang lenang, kita reda, kita berlapang hati bila mak bapak kita tegur kita. Seorang anak yang hebat, dia tak datang daripada dia tak lahir dari binatang. Bukan lembu lahirkan kita, bukan unta lahirkan kita, mak lahirkan kita. Maka dia berhak untuk tegur kita, dia berhak marah kita, dia berhak untuk buat apa pun ke atas kita. Kalaupun mak kita buat silap, maka tugas kita bukan asingkan diri kita pada dia, bukan terkecil hati terus tinggalkan dia, larikan pada dia. Tugas kita maafkan mak kita, dekat dengan dia. Nampak tak? Bukan marah dia, bukan maki dia, bukan bengang dengan dia. Mak memanglah kadang-kadang tersilap langkah, dia berletih banyak. Nampak tak? Ayah ni tak cakap, sekali cakap macam perang dunia keempat. Nampak tak? Kita terima bapak kita siapa pun mereka, kita terima mak kita siapa mereka. Asasnya kita bersedia untuk ditegur pada bila-bila masa. Sebagai seorang anak, kita faham bahawa walaupun kita kahwinlah kali keempat sekalipun, ia tidak menghalang ibu menegur kita. Saya dah ceramah macam ni banyak, dah bertahun-tahun, dah 26 tahun, nak masuk 27 tahun dah. Live ini dah 4-5 tahun dah kita buat live ni. 3-4 tahun kita buat live ni. Tapi mak saya tetap berhak untuk tegur saya. Benar atau tidak, itu nombor 2. Nombor 1, benarkan dia tegur. Jadikan diri kita berlapang dada untuk menerima teguran dia. Satu hari nanti kita rindu untuk mendengar suara seorang ibu. Dan pada waktu itu suara itu tak ada lagi. Pada waktu itu baru kita tercari mana suara mak. Ketika dia ada suara, benarkan dia bersuara. Saya ulang sekali kedua. Ketika ibu ada suara, benarkan dia bersuara. Kerana suara itu tak sama dengan suara isterimu. Suara itu tak sama dengan suara teman-temanmu. Suara itu tak akan mungkin sama dengan suara anak-anakmu. Maka benarkan dia bersuara. Kerana suara itu hanya ada satu-satunya dalam hidup anda. Itulah suara seorang ibu. Itulah suara seorang ayah. Benarkan dia bersuara. Sebagai seorang anak, berlapang dada. Belajar untuk berlapang dada. Kalau tak boleh berlapang dada, baik saja engkau tak payah ada dada. Kita minum dulu untuk hilangkan kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faham ke faham? Bagi seorang ibu, bijaksana tegur anak. Baca surah Luqman sampai habis baca surah Luqman, minta pada Allah, wahai Allah, jadikan aku seorang ibu yang bijaksana, seorang ayah bijaksana, seorang insan yang bijaksana, hamba-Mu yang bijaksana. Sebab kita perlukan kebijaksanaan, fatanah, bijaksana dalam urusan kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham ke faham ni? Ada soalan? Faham ke faham sahabat-sahabat? Dalam kehidupan, kita ni anak. Bila kita anak, kita berlapang dada bila mak tegur. Tapi seorang ibu, jangan menerima maksiat anak. Anak buat maksiat jangan terima. Wajib kita tegur. Wajib kita perangi. Wajib kita nasihati.
Wajib untuk kita, kalau kita tak boleh buat apa saja, maka kita kena ada tindakan lebih drastik. Anak kita isap dadah, nasihat tak jalan, nampak tak? Tegur tak jalan, maka call je polis. Biar ditangkap. Tak, untuk selamatkan anak kita. Kan? Biar saja dimasuk dalam lokap. Biar saja dimasuk dalam penjara dunia daripada di penjara di akhirat. Mudah-mudahan ketika dia berada di sana, dia dapat kesedaran. Atau anda mungkin ada, kalau anda ada kewangan, kalau anda ada pendapatan, mungkin anda boleh cari pusat-pusat bimbingan yang kena bayar. Memanglah kena bayar. Sebab mereka swasta. Mereka tak dapat bantuan kerajaan. Mereka perlukan pendapatan untuk running perniagaan mereka. Running tempat-tempat institusi-institusi mereka. Nampak tak? Kalau anda nak free, ada banyak premis kerajaan yang dibangunkan untuk bantu. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, ibu apa? Kita kena ada keberanian untuk buat satu keputusan. Untuk selamatkan anak kita. Anda nak tak tengok anak anda dibakar hidup-hidup? Nak kena bakar ke? Nak kena bakar? Tak nak kan? Tapi dalam keadaan kita tak pasan, kita sedang pimpin diri kita untuk dibakar. Nampak tak? Kan? Semalam saya kata pada Yasir, kan? Kita tak nak kena bakar. Api dunia pun kita tak nak, apatah lagi api dalam neraka. Tapi dalam tak perasan, ketika setiap kali kita bakar dadah, bakar rokok, kita sedang bakar diri kita. Perlahan kita mendekatkan diri kita ke mana? Ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila kita buat apa yang Allah suka bagi apa yang Allah suka. Bila kita buat apa yang Allah suka, ingat ni, tulis kat komen sahabat. Kau jangan angguk-angguk je, kan? Tulis kat komen. Kalau kita buat apa yang Allah suka, maka Allah suka apa yang kita buat tadi tu, maka Allah bagi apa yang Allah suka. Apa yang Allah nak bagi? Apa yang Allah suka nak bagi pada yang Allah suka tu? Ialah reda Allah dan akhir syurga Allah. Buat apa yang Allah suka, kita dapat apa yang Allah suka. Maka Allah bagi tempat yang Allah paling suka, syurganya kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Inilah perjalanan hidup kita. Kita nak cari sesuatu yang Allah suka. Maka didiklah anak kamu mencari apa yang Allah suka. Perkenalkan kepada mereka apa yang Allah suka. Perkenalkan pada mereka apa yang Allah suka. Maka perkenalkan anakmu dengan Quran sebelum kenalkan dengan handphone. Kenalkan Al-Quran pada anak-anakmu sebelum dikenal Upin Ipin. Sebelum dikenal Mickey Mouse, sebelum dikenal Ben 10, sebelum dikenal apa saja kartun yang dalam TV tu. Kenalkan dulu dengan Al-Quran. Ini kesilapan kita. Anak-anak pergi kedai makannya buka handphone. Tengok handphone, tengok cerita kartun. Mana letaknya Islam dalam kehidupan anak-anak nak tarbiyah mereka ni? Maka kenalkan mereka dulu dengan kisah Nabi. Kenalkan mereka dulu dengan Nabi SAW. Kenalkan dulu tentang sirah Nabi. Kan? Sebelum dia kenal tentang perjalanan kartun-kartun yang dia suka. Autoroman, kan? Apa sajalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Ini perjuangan kita. Kan? Sebab tu banyak mak bapak nak anak cemerlang tapi dia tak tahu macam mana nak pimpin anak untuk jadi cemerlang. Malah dia tak tahu nak hantar anak ke tempat yang boleh lahirkan anak yang cemerlang. Kan? Kemudian dikacau hidup orang lain. Dia dah gagal dikacau orang lain. Supaya orang juga gagal macam dia. Tak nak sahabat. Tak nak. Jangan kamu, bila kamu orang yang buntu dalam kehidupan, kamu jangan buat orang buntu macam kamu. Jangan buat orang susah seperti mana kamu sedang susah. Fitnah orang, kutuk orang, hina orang, caci orang, subhanallah. Nampak tak? Sebab tu kita taburkan kasih sayang. Kerana kasih sayang yang ada pada hari inilah kita bercakap tentang sajat. Kita tak nak lebih ramai sajat dilahirkan dalam kehidupan masyarakat kita. Dan pada waktu sama tuan-tuan perempuan, jangan lupa tuan-tuan, untuk menampung perbelanjaan madrasah kita yang semakin meningkat, sebab harga barang yang semakin meningkat. Kan? Tapi perjuangan agama takkan kita berhentikan. Walaupun apa pun yang berlaku, demi Allah, wallahi perjuangan agama harus dan wajib diteruskan. Maka saya nak mengalu-alukan kehadiran anda dalam perjalanan, dalam perjuangan kami di tim Pak Riz Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Pada anda yang nak bantu Madrasah Pak Riz, anda boleh sumbang dana. Anda boleh pergi ke FB Pak Riz dan anda tengok situ ada senang pay. Anda boleh sumbang RM2 setiap hari, atau RM2 setiap bulan, atau RM2 setiap 2 bulan sekali. Tak kisah. Janji anda mampu untuk bantu jalankan usaha anda. Anda juga boleh sumbang berapa pun anda nak sumbang, tak ada masalah. Senang pay itu satu sistem yang dibangunkan yang mana minimalnya RM2. Boleh saja nak masukkan RM1, tak jadi masalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan pada waktu sama, kita juga keluarkan produk kita, iaitu air syifa. Air yang telah dibaca dengan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Yang mana air ini anda boleh beli dan kita sumbangkan ke rumah anak yatim. Hebatnya pelaburan akhirat kita. Anda beli, duit itu kita dapat, kita labur pula untuk madrasah. Kita beli barang makanan, kita beli perkara-perkara tertentu, sesuatu yang boleh membantu madrasah.
Nampak? Tapi air tadi tu anda hantar kita hantar ke rumah rakyat yatim, fakir miskin atau madrasah yang lain. Diminum pula, jadi darah daging pula. Jadi asbab kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau anda minat, anda tulis tu air syifa. Air yang telah dibacakan dengan bacaan 3 berjuzuk. Kita boleh hantar ataupun anda nak beli untuk minum sendiri pun boleh. Kita boleh edar di mana pun anda berada. Selagi postman atau pos laju boleh sampai. Kalau anda tinggal ke atas gunung dan di depan tu belukar yang beratus kilometer, memang postman tak sampailah air kita. Nampak tak? Tapi di mana saja postman sampai, di mana saja pusat-pusat atau agensi-agensi pos laju ni boleh sampai, kita boleh hantar. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. So tinggalkan nombor telefon, tulis situ nak air syifa. Tulis situ nak sumbangkan anda, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan kita pergi dengan penuh kasih sayang. Faham tak? Sebarkan kasih sayang. Mudah-mudahan kita hidup dengan kasih sayang dan mudah-mudahan juga kita pergi bersama dengan kasih sayang di mana kita disambut dengan penduduk-penduduk langit. Allahumma salli ala Muhammad dengan kasih sayang. Kita balik dengan kasih sayang. Malaikat maut sambut kita dengan kasih sayang. Disambut, direntap nyawa kita, roh terpisah daripada jasad dengan penuh kasih sayang, insya-Allah. Nampak tak? Kita nak pergi dengan husnul khatimah, maka sebar kabarkan kasih sayang dalam kehidupan semua insan anda dan semua insan di sekitar hidup anda, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham ni sahabat-sahabat? So anda boleh bantu kita kan, hadirkan diri anda, tinggalkan nombor telefon. Itu kalau nak pergi program Pak Riz, tak payah pergi mana-mana pun, duduk kat depan handphone anda kan, anda hadis 8 sambil makan, sambil minum. Nampak tak? Makan nasi goreng, makan sedap-sedap, tapi dapat seminar, dapat dengar seminar. Alhamdulillah, duit yang anda laburkan RM50 tadi tu, kita laburkan pula untuk pembangunan madrasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anggap saja madrasah Pak Riz ni seperti madrasah anda. Mari kita sama-sama bangunkan dengan penuh cinta, kasih sayang, dan anda nantinya akan mendapat sesuatu yang terbaik di sisi Allah nanti di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tangan cakap tentang 1 juta, mungkin saja RM1 saja boleh selamatkan kita. Nampak tak? Kalau kita bagi RM1 dengan penuh keikhlasan, lebih mulia daripada 1 juta kita sebarkan satu dunia. Kan, aku punya duit tu, aku punya duit, aku punya duit. Hilang keikhlasan, datang kesombongan. Nampak tak? Hilang keikhlasan, datang keangkuhan. Kita tak nak macam tu. Kita nak sebarkan kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey tuan-puan, saya rasa saya nak undur diri. Cukup untuk hari ini. Kisah Sajat jadikan satu ingatan bahawa ini kisah agama kita. Kita harus pertahankan. Bukan pertahankan Sajat, pertahankan agama ini supaya tidak dicacatkan oleh orang macam ni. Nampak tak? Ini urusan kita, bukan urusan orang, urusan kita bersama. Mempertahankan agama adalah urusan kita bersama. Hanya bagaimana kita boleh sampaikan dakwah dan dakwa, itu dua benda yang harus ada. Itu mesti dilakukan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat selamatkan orang macam Sajat, orang macam Safi Ilyas dan siapa pun. Tak kisahlah kan, walaupun berjuta kali dakwah dah sampai, kita jangan putus asa. Subhanallah, satu ketika kota Taif tolak Islam, hari ini kota Taif penuh dengan keindahan agama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa dia? Doa. Doa kenapa? InsyaAllah tuan-tuan puan, mudah-mudahan amalkan tahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dapat doa daripada Nabi SAW kan. Nabi bagi doa yang paling mudah, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Nampak tak? Amalkan doa tu secara berterusan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat keselamatan, dapat kedamaian, kebahagiaan, kecintaan. Nampak tak? Dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, dan cukup sini perjuangan kita, dan mudah-mudahan Allah rahmati perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk bergerak di bumi ini penuh keberkatan, penuh redah, penuh kasih sayangnya, mardatilahnya. InsyaAllah, sebesar mana pun ujian Allah kirimkan, kalau kita ada cinta dan kasih sayang Allah, maka kita akan tempuh, kita akan redah dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Percayalah. InsyaAllah, besok kita jumpa lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan bagi mereka yang seagama dengan kita, yang tersilap jalan sekarang, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka, insya-Allah. Dan bagi mereka yang belum mendapat Islam, mudah-mudahan mereka juga diberi hidayah untuk sama-sama kita berjalan atas muka bumi Allah ini sebagai seorang penganut Islam. Tinggalkan nombor telefon anda untuk menyertai program kami. Tinggalkan nombor telefon anda untuk anda beli air syifa kita, bacaan 30 juz, usaha ikhtiar apa salah, dan boleh sumbangkan dana untuk madrasah Pak Riz. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Tabaqallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Jumpa lagi insya-Allah besok
senyum-senyum selalu. InsyaAllah, mudah-mudahan keberkatan hidup ada bersama kita. Terbaik, sayang anda semua, follower Pak Riz. Bye.